Haiwan telah memberikan pelbagai manfaat kepada manusia sejak daripada zaman awal kewujudan manusia sendiri. Antara manfaat haiwan yang terpenting kepada manusia sudah tentu sebagai sumber makanan, pengangkutan, selain ada yang menganggap haiwan berfungsi sebagai peneman hidup. Namun, bukan semua haiwan memberikan kepentingan kepada manusia secara langsung. Malah ada yang membawa kepada kerosakan. Akan tetapi, terdapat beberapa jenis haiwan yang mana sangat penting kepada manusia untuk kita terus bertahan hidup di bumi. Dalam memastikan sumber makanan dunia konsisten dengan cara yang mampan merupakan salah satu cabaran yang paling mendesak dalam dekad akan datang. Daging memainkan peranan penting dalam hal ini dan ia merupakan sumber pemakanan yang penting bagi ramai orang di seluruh dunia. Data menunjukkan permintaan global untuk daging semakin meningkat. Sepanjang 50 tahun yang lalu, pengeluaran daging meningkat lebih daripada 3 kali ganda dengan dunia kini menghasilkan lebih daripada 340 juta tan setiap tahun. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat berapa banyak haiwan yang dijadikan makanan untuk populasi di dunia. Teruskan menonton. Di seluruh dunia, berbilion haiwan disembelih untuk daging setiap tahun. Menurut data Pertubuhan Makanan dan Pertanian Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), babi adalah haiwan ternakan yang paling banyak dijadikan daging. Berdasarkan data yang tersedia bagi tahun 2014, 1.47 bilion babi telah dibunuh untuk mendapatkan daging mereka yang menjadi sumber makanan bagi populasi dunia. Kambing biri-biri menduduki tempat kedua dengan 540 juta disembelih, diikuti oleh kambing 444 juta dan lembu 300 juta. Mengikut graf ini, ia menunjukkan bagaimana bilangan haiwan ternakan yang disembelih khususnya babi telah meningkat secara berterusan sejak tahun 1960-an. Daging mula menjadi sebahagian penting dalam diet manusia sejak kira-kira 2.6 juta tahun dahulu. Pada masa lalu, banyak budaya menganggap daging sebagai kemewahan yang hanya boleh dinikmati pada majlis-majlis khas atau hari-hari tertentu. Namun, perkara ini sudah berbeza pada hari ini. Kini, daging merupakan makanan ruji yang boleh didapati di hampir semua restoran dan banyak dapur di seluruh dunia. Nilai pasaran industri daging dijangka meningkat daripada 838 bilion US dollar pada 2020 kepada lebih 1 trilion US dollar menjelang 2025. Pada 2021, Amerika Syarikat menyaksikan hasil tertinggi bagi produk daging dan sosis, hampir 2 kali ganda berbanding pasaran daging kedua terbesar dunia iaitu Jerman dengan hasil lebih 28 bilion US dollar. Manakala Rusia, Perancis dan Brazil juga tersenarai dalam 5 negara teratas dengan hasil terbesar daripada daging yang diproses. Purata pemakan daging. Berdasarkan kajian yang dijalankan, purata pemakan daging akan memakan sekitar 7,000 haiwan dalam hidup mereka. Walaupun angka itu hanyalah anggaran dan bukannya setiap orang akan menggunakan jumlah itu, namun ia menunjukkan jumlah yang sangat banyak. Kajian ini menjadi lebih mengejutkan apabila melihat pecahan berapa banyak setiap jenis haiwan yang dimakan. Berdasarkan kajian itu, kira-kira 11 lembu, 27 babi, 2,400 ayam, 80 ayam Belanda, 30 biri-biri dan 4,500 ikan menjadi makanan bagi seseorang manusia. Kajian itu juga menunjukkan berapa banyak haiwan yang golongan vegan atau mereka yang tidak memakan haiwan ini berjaya selamatkan semasa mereka mengelak daripada memakan daging haiwan. Walaupun hanya 7% daripada populasi mengklasifikasikan diri mereka sebagai vegan, mereka masih menyelamatkan kira-kira 2,000 haiwan setiap seorang tiap-tiap tahun. Bukan itu sahaja, pengeluaran daging juga mempunyai kesan alam sekitar yang besar di mana ia meningkatkan pelepasan gas rumah hijau, tanah pertanian dan penggunaan air tawar. Salah satu cabaran paling mendesak di dunia adalah untuk menghasilkan dan mengambil daging, tenusu dan produk protein lain dengan cara yang mengurangkan kesan kepada alam sekitar. Pengeluaran daging global. Pengeluaran daging global telah meningkat dengan pesat dalam tempoh 50 tahun yang lalu. Seperti yang kita lihat, jumlah pengeluaran meningkat lebih daripada 4 kali ganda sejak 1961. Secara serantau, Asia adalah pengeluar daging terbesar, menyumbang sekitar 40% hingga 45% daripada jumlah pengeluaran daging. Pengagihan serantau ini telah berubah dengan ketara dalam beberapa dekad kebelakangan ini. Pada tahun 1961, Eropah dan Amerika Utara adalah pengeluar daging yang dominan apabila masing-masing menyumbang 42% dan 25%. Pada tahun 1961, Asia hanya mengeluarkan 12% sahaja. Menjelang 2013, bahagian Eropah dan Amerika Utara telah jatuh masing-masing kepada 19% dan 15%.
Pengurangan bahagian pengeluaran ini berlaku walaupun terdapat peningkatan besar dalam pengeluaran secara mutlak apabila pengeluaran daging Eropah telah meningkat lebih kurang 2 kali ganda dalam tempoh ini, manakala pengeluaran Amerika Utara meningkat 2.5 kali ganda. Peningkatan pengeluaran di Asia bagaimanapun telah mengejutkan dengan pengeluaran daging telah meningkat 15 kali ganda sejak 1961. Secara purata, 86% tinjauan daripada tinjauan pengguna global Statista di 39 negara mengatakan bahawa diet mereka mengandungi daging. Perkara ini menyalahkan bahawa walaupun terdapat trend di sekitar pengganti daging dan produk berasaskan tumbuhan, memakan daging kekal sebagai norma hampir di mana-mana tempat di dunia. Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5 daripada 39 negara iaitu Indonesia, Emirat Arab Bersatu, Pakistan, China dan India yang kurang daripada 80% responden mengatakan bahawa mereka memakan daging. Negara kedua mempunyai skor terendah pada 43% pemakan daging ialah negara China dengan 75% responden mengatakan mereka memakan daging di China. Bagi negara India, ada di kalangan mereka memilih untuk makanan vegetarian kerana dikaitkan dengan agama Brahmanisme atau Veda. Ia merupakan satu sistem kepercayaan yang berkaitan dengan kasta Brahman yang dipandang tinggi dalam sistem kasta India, di mana untuk menginginkan mereka untuk menjadi vegetarianisme. Manakala di negara barat pula, amalan vegetarianisme lebih kerap dikaitkan dengan kebimbangan alam sekitar atau kebimbangan terhadap amalan tidak beretika dalam pengeluaran daging. Untuk memenuhi keperluan memakan daging bagi populasi dunia, dianggarkan sebanyak 330 juta tan daging telah dihasilkan di seluruh dunia pada tahun 2020. Oleh kerana penggunaan daging biasanya meningkat apabila negara bertambah kaya, jumlah itu juga akan terus meningkat. Negara pemakan daging paling banyak. Penduduk global telah mengalami pertumbuhan pesat, terutamanya pada separuh kedua abad ke-20. Oleh itu, kita mungkin juga menjangkakan pertumbuhan pesat dalam jumlah pengeluaran daging. Penggunaan daging per kapita telah meningkat kira-kira 20 kg sejak 1961. Peningkatan dalam trend daging per kapita ini bermakna jumlah pengeluaran daging telah berkembang jauh lebih cepat daripada kadar pertumbuhan penduduk. Hala tuju dan kadar perubahan merentas negara sangat berubah-ubah. Pertumbuhan dalam penggunaan daging per kapita paling ketara di negara-negara yang telah mengalami peralihan ekonomi yang kukuh seperti China. Penggunaan daging adalah tertinggi di seluruh negara berpendapatan tinggi, dengan pemakan daging terbesar di Australia memakan sekitar 116 kg setiap orang pada tahun 2013. Purata Eropah dan Amerika Utara menggunakan hampir 80 kg dan lebih daripada 110 kg masing-masing. Pengeluar daging terkemuka. Memandangkan permintaan untuk daging meningkat di seluruh dunia, begitu juga dengan pengeluaran daging. Kebanyakan daging dunia dihasilkan di Asia yang menghasilkan 136 juta tan metrik daging. Daging babi dan ayam adalah jenis daging yang paling banyak dihasilkan, manakala biri-biri yang paling sedikit dihasilkan. Walaupun ramai orang yang tidak memakan daging babi atas sebab pemakanan atau agama, daging babi dihasilkan secara meluas di China dan Eropah. Beberapa syarikat pengeluaran daging terbesar di dunia termasuk Tyson, Hormel Foods dan National Beef. Selain menghasilkan pendapatan tertinggi daripada jualan daging, Amerika Syarikat juga merupakan pengeluar dan pengeksport utama daging, terutamanya daging lembu. Nilai perdagangan industri daging lembu Amerika Syarikat berjumlah kira-kira 6.6 bilion US dolar pada 2020. Seterusnya, Brazil juga merupakan pengeksport utama daging, baik dalam bentuk daging ayam maupun daging lembu. Ujuran penggunaan daging per kapita dijangka kekal stabil pada kira-kira 35 kg daging setahun. Walau bagaimanapun, apabila populasi global terus meningkat, penggunaan keseluruhan daging dijangka meningkat secara berterusan pada tahun-tahun akan datang. Kesimpulannya, sejak beberapa dekad lalu, jumlah pengeluaran daging di seluruh dunia telah meningkat setiap tahun. Faktor utama yang mendorong kepada perkara ini ialah faktor ekonomi, iaitu bergantung kepada ekonomi sesebuah masyarakat. Berbeza pada zaman dahulu, daging hanya mampu dimakan pada hari kerajaan, namun kini boleh didapati pada bila-bila masa. Asia merupakan pengeluar daging tertinggi di dunia dan Amerika Syarikat pula merupakan antara negara yang mempunyai syarikat produksi daging terbesar di dunia. Manakala ayam dan daging babi pula adalah dua jenis daging yang paling popular dari segi penggunaan global. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.